appreciate kerana mereka terima Islam. Nabi menghormati Hakim bin Hizam sampai Nabi berikan 100 ekor, iaitu unta. Peperangan Hunain tadi. Mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya. Jadi orang yang baru masuk Islam namanya mu'allaf, bukan Cina ma'laf. Orang Melayu ni kadang-kadang dia terus main bantai gitu. Kita buka kamus habis tak jumpa perkataan ma'laf. Mu'allaf kata. Nabi berikan. Tapi kisah tu sungguh menarik. Apabila dia minta-minta dah sampai 100 ekor unta Nabi kasihkan. Kata Nabi, ya Hakim, inna hadzal mal hadirun hulwun, kata Nabi. Nabi dah nampak ya tak, benda yang Nabi boleh didik. Aku memang nak muliakan orang ini, bukan saja dia pembesar Quraisy, bahkan dia ini mu'allaf. Aku berikan apa dia minta, tapi pasal dia minta banyak sangat, kata Nabi, wahai Hakim, harta ni bagi manusia umpama ya ini hadiruni hijau. Itu benda yang indah, manusia sangat suka. Hulwun, manis. Nabi gunakan satu kata kinayah, majazi. Nabi pinjam kata-kata tadi nak letakkan yang namanya harta ni, manusia boleh kelabu mata, kepala boleh sengit. Kita baca surat khabar, ya tak? Itu benda yang tak boleh masuk kepala kita. Seorang anak yang sanggup pasang lawyer, tiba-tiba tukar nama tanah tadi semata-mata nak dapatkan harta, sampai orang tua tu tak dapat 1 sen pun. Kita baca surat khabar sampai ada orang yang pergi tipu, ya tak? Maaf kalau ada ejen-ejen rumah, bukan cakap apa ini. Ejen rumah yang belajar agama biasanya baik. Biasanya tak buat kerja tu. Yang tak belajar agama. Habis orang tua tu dia janjilah kalau jual rumah makcik dapat itu macam-macam. Last abo tak dapat, makcik bikin kemah dekat East Coast. Tak? Kita tengok manusia ni apabila bercakap masalah harta, dia boleh kelabu tu. Dia boleh jadi teruk. Maka Nabi nasihatkan kepada Hakim bin Hizam. Kata Nabi, ya Hakim, wahai Hakim, yang aku kasih tu tak apa, tapi perangai kau minta-minta ni aku nak beritahu, inna hadzal mal, ketahuilah yang namanya harta manusia ni sangat suka kerana dia indah dan cantik. Cuma Nabi nasihat, kata Nabi, faman ahazahu bisarahatin nafs, siapa-siapa yang dapat sesuatu harta dalam keadaan murah hati, dia bukan ngoyok-ngoyok minta, dia bukan gelojoh sangat, tapi memang itu hak dia dan Allah beri, ya tak? Burikalahu fihi, nescaya mereka akan mendapat keberkatan. Ini kita nak belajar. Orang Singapura hari ini satu yang belum dapat. Kita nak apa hari ini? Hidup kita mewah. Masuk rumah, ya tak? Panas, buka kipas angin, buka aircon. Clear? Nak mandi, terasa menggigil, buka heater. Apa kita nak, ya tak? Hidup kita mewah sangat, ya tak? Cuma jangan sampai tidak ada keberkatan. Ini yang kita belajar. Hidup ni satu yang kita minta, mudah-mudahan hidup ni ada keberkatan. Keberkatan dalam kehidupan maksudnya rumah tangga yang kita ada hari ini terasa tenteram. Walaupun kita buat balik tak seberapa, tapi yang tak seberapa ni mencukupi, malah ada lebih sedikit. Dapat infak, dapat simpan sikit, daripada dah bawa balik banyak tapi tak cukup. Malah kat rumah ni kadang-kadang sakit jantung. Isteri kadang-kadang tengok suami balik, bang, nak pergi balik lekas. Abang jangan balik lagi bagus. Suami, isteri tak terima kadang-kadang. Isteri dia jadi boring tengok dia balik. Tak ada kenikmatan. Tak sepatutnya isteri ni bertengok suami 6.30 belum balik, dia SMS. Tak. Yang kenapa nari lambat? Nampak? Dia tak sabar nak terima suaminya. Sepatutnya macam gitu. Ini suami nari balik lekas cakap, ya nari awak balik lekas, apa pasal dia tak? Awak kat rumah pun bikin tak guna lah, bikin suai je. Tak ada keberkatan. Anak-anak pun bila bapak belum balik, dia SMS, Pak, di mana Pak, tak balik-balik tak? Anak-anak pun welcome, tak sabar nak tunggu bapak dia. Ya tak? Sepatutnya gitu. Jangan bapak dia balik, dia tinggal tingkat 12, bapak dia pergi bunyi motor tu, anak dia pergi dengar, bapak dah balik lah, jin balik, jin balik. Tapi macam gitu, kita tak ada keberkatan dalam rumah tangga. Suami-suami pun nak balik rumah cepat aja, pasal kat rumah ni memang permaisuri. Yang cantik molek tak sabar tunggu, tak? Dia kadang-kadang kena overtime pun cakap, bos tak boleh lah, mau balik lah, ada hal. Padahal nak jumpa isteri, dia tak sabar nak tunggu isteri, cepat-cepat nak balik. Pergi mana pun dia cepat-cepat nak balik, pasal dia sayang dengan isteri dia lah. Bukan hari ni tanya bos cakap, okey boleh balik, tak ada overtime lagi. Tak ada, alamak kau tak boleh balik lah. Apa pasal? Kat rumah harimau. Suami tak nak balik rumah, isteri tak terima. Tak ada keberkatan. Macam mana rumah nak jadi baiti jannati, ya tak? Rumah yang disiram dengan nur ataupun nur Al-Quran dan Sunnah, ya tak? Rumah tadi tenteram. Ini yang kita nak bikin kerja hari ini. Ini yang kita nak belajar, ya tak? Supaya kita dapat keberkatan. Maka kata Nabi, faman hafazahu
Barang siapa yang mendapat harta tadi, yang dia dapat harta tadi bisahawatin nafs, dengan satu jiwa yang tidak tamak, kemurahan hati, ya tak? Maka kata Nabi, burikalahu fihi, nescaya Allah berikan keberkatan. Tapi kalau gilanya kita dengan harta, Allahu Akbar, macam tadi saya sebutlah kan, dengan harta manusia boleh jadi kelabu mata, boleh jadi sengit otak. Kata Nabi, wa man akhazahu bisyaf, barang siapa yang mendapat harta tadi dengan ngoyok-ngoyok, minta-minta orang punya pun dia cakap dia punya, lam yubarik lahu fihi, nescaya padanya tidak ada keberkatan. Ini yang kita sebutkan. Sepatutnya mari, walaupun kita hidup di Singapura yang kita dah sebutkan banyak kali, no money no talk. Tak ada duit, mai kong, tak mau cerita. Hari ini orang baca hadis, duit nahi mahabbat jalohi. Duit tak ada, cinta pun lagi, jangan main-main. Kita tahu Singapura hari ini tak ada duit, memang susah nak hidup. Bahasa yang kita pakai, susah untuk bahagia tanpa harta. Clear? Tapi kita nak tambah di situ, harta semata belum tentu membawa kebahagiaan. Ini bahasa yang kita pakai. Artinya kalau tidak ada keberkatan, maka akan hiduplah dalam keadaan yang tak senonoh dan macam-macam. Itulah kata Nabi, siapa-siapa yang kalau dengan harta macam gitu, wa kallazi ya'kulu wala yashba, mereka ni seperti mana orang yang makan tapi tidak pernah kenyang-kenyang. Makan tak kenyang-kenyang. Bukan dia makan, jin dia makan agak. Begitulah apabila orang yang pada harta tadi, dia lihat segala-galanya. Maka kita belajar agama, mudah-mudahan apabila kita pelajari hadis ini, kita sama-sama dapat mengetahui. Jangan sampailah apabila Allah berikan harta tapi kita lokek sampai nak infak tu tak tahu macam manalah. Kita pun terasa orang ini orang yang tidak bijak. Kan kita dah sebutkan riwayat daripada Hakim bin Hizam juga, Bukhari dan Muslim, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Kata Nabi, tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta-minta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkati apa yang kita pelajari. Cuma saya nak tambah, khusus kepada ibu-ibu, kita keluarga Nabi ni baik untuk kita pelajari. Tapi kadang-kadang kita ambil keluarga yang di luar daripada keluarga Nabi. Ada seorang perempuan yang bernama Asma binti Abi Bakr. Bila sebut nama Abu Bakar As-Siddiq, semua orang tahu. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa, asal namanya. Dia masuk Islam satu keluarga, tapi bapaknya tak masuk Islam di Mekah. Dia berhijrah, bapak dia masih lagi tinggal di Mekah. Abu Quhafa ni bapak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai dua, yakni isteri. Isteri yang pertama Qutailah binti Abul Uzza, dapat dua orang anak. Anak yang pertama Abdullah, anak yang kedua Asma. Asma ni Zuniqatain, orang yang punya dua tali pinggang. Kenapa? Kerana dia dua beradik lah, Abdullah dan Asma inilah yang menghantarkan makanan selama 3 hari Nabi berada di Jabal Sur waktu hijrah. Clear? Kenapa dia pakaikan, dinamakan dua tali pinggang? Kerana tali pinggang dia itulah yang diputuskan. Dia putuskan dua, satu ikat pinggangnya, satu ikat jadi makanan, naik Jabal Sur. Jemaah yang dah naik Jabal Sur semua tahu. Biasa nak naik Jabal Sur yang fit pun 1 jam, 1 jam setengah. Tapi yang fit pun kita nampak bukan saja pancit, tinggal rim aja, tinggal rim. Tayar tak tahu mana pergi. Tapi ini budak perempuan boleh naik 3 hari 3 malam hantar makanan. Isteri yang ini Abu Bakar As-Siddiq yang kedua namanya Ummu Rumman. Dapat 2 orang anak. Yang pertama yang ini Abu Bakar Abdul Rahman, yang kedua Aisyah. Kita cerita dulu. Asma ni orang yang tak tergila-gila dengan harta. Kerana kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling kuat dalam menderma. Paling kuat. Paling kuat. Tak ada orang boleh lawan. Umar ni angkat tangan. Kita dah cerita panjang lebar. Waktu Umar berikan harta, tiba-tiba Nabi tanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Umar, aku berikan sebahagian dan aku tinggalkan sama seperti mana aku berikan untuk keluarga. Clear? Datang Abu Bakar As-Siddiq apabila memberikan harta. Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Kita bicara harta, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Orang yang kita tak boleh lawan. Umar angkat tangan. Saya dah kisahkan bagaimana satu pagi subuh selepas Nabi solat subuh, Nabi beritahu, ketahuilah di ujung kampung kita ada seorang tua yang sudah buta, tak ada orang nak urus. Tak? Siapa-siapa yang nak mendapat pahala, pergi mengurusnya. Umar pergi, tiba-tiba sudah terurus 3 hari. Hari yang terakhir Umar pergi, rupanya Abu Bakar As-Siddiq dalam pelan-pelan, sembunyi-sembunyi mengurus orang tua tadi. Tak ada orang boleh lawan dalam masalah berikan harta. Apabila kita bincang masalah Abu Bakar As-Siddiq.
Di antaranya yang jadi marah bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah. Apabila penalukan Kota Mekah, bapa dia masuk Islam. Bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, penalukan Kota Mekah. Dan apabila dia sampai di sana, nah bapa ni dia tak baru masuk Islam. Dia dapat tahu anak dia Abu Bakar antara orang kaya di Mekah, orang kaya. Tapi masuk Islam habis hartanya untuk Islam. Maka dia cakap dengan cucu dia, Asma ni cucu dia lah kan. Asma binti Abi Bakar, dia tak. Jadi ini Abu Quhafah ni bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka dia hasut cucu dia. Dia cakap, Asma, kau tahu tak, bapa engkau ni kaya raya tapi jadi miskin. Semua harta dia kasih pada Nabi. Engkau ni pun kalau bapa engkau mati, engkau tak dapat harta apa-apa. Kira datuk ni kira macam tak berapa baik lah. Nak cakap jahat tak boleh kan. Tak berapa baik lah. Dia mengadu dengan cucu dia, atau dia hasut cucu dia. Dia cakap, dia tak, bapa engkau ni habis semua harta dia kasih pada yang ini Nabi, kasih pada Islam. Kalau dia mati pun korang tak ada dapat lah. Para rakyat jangan mimpi lah macam gitu. Tapi kita tengok seorang yang baik, orang yang hebat, tak tergila-gila dengan harta. Kita nak cerita supaya orang perempuan ke seorang lelaki ke semua orang ni kuat dalam infak. Infak. Kata, kuat, kata. Tabung masjid ke, tabung pengajian ke, tabung apa ke, tak kisah. Yang penting kita tahu ini harta, dia kekal jadi kita punya. Orang yang tak tergila-gila dengan harta ni, bila datuk dia cakap macam gitu, dia ambil satu peti. Dia taruh yang ni klikir, batu-batu klikir. Dia tutup dengan kain, pasal datuk dia dah buta. Abu Quhafah ni dah buta. Bila datuk dia cakap, Asma, kau tahu tak, bapa kau ni tak ada harta. Kalau dia mati, kau tak dapat apa-apa. Semua duit dia kasih pada Nabi, tak? Si cucu ni cantik dan molek. Dia ambil satu peti kecil, dia taruh batu klikir, dia tutupkan dengan yang ini, dengan kain. Dia ambil tangan datuk dia yang buta tadi, dia tutup. Tok, tengoklah, bapak simpan duit berapa banyak untuk kita. Bapak dia pegang atas kain tadi. Ya tak, ya juga. Bapak dia cakap, datuk dia cakap, yang ini aku tak tahulah. Apa yang saya nak bawa sejarah ni, ya tak? Satu cucu yang tidak tergila-gila dengan harta. Walaupun datuk dia cakap macam itu, tapi dia bela bapak dia. Bapak yang nak memperjuangkan Islam dengan harta tadi. Ini sepatutnya kita bikin. Sepatutnya kita ada satu sifat yang kita ni tak tergila-gila sangat dengan harta. Apabila Allah beri kita 3, tenaga, ilmu dan harta, tolong hari ini cepat-cepat tukarkan. Cepat-cepat tukarkan dalam bentuk yang ini pahala, yang ini beribadah. Itu jadi kita punya. Wallahu alam. Kita sambung hadis ini. Bila Nabi SAW menyarankan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As supaya puasa 1 bulan hanya 3 hari saja, dan Nabi beritahu ganjarannya seumpama 1 bulan. Apa kata Abdullah? Qultu inni utiku afdala min zalik. Katanya, ya Rasulullah, kalaulah 1 bulan 3 hari puasa je, Allah chicken lah. Kalau saya ni boleh bikin lebih daripada itu. Nampak? Kita nak sebut sahabat-sahabat Nabi ni orang hebat, orang yang rajin, orang yang ikhlas. Jangan macam kita. Kita ni kalau Nabi cakap 3 hari selamat. Sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi cakap cukup 3 hari, dia kata tak. Kalau 3 hari easy chicken, dia tak. Bila Nabi dengar macam gitu, Nabi beri alternatif. Kata Nabi, fasum yauman wa uftiru yaumaini. Ini dia. Mula-mula Nabi kata cukup puasa 3 hari saja, jangan hari-hari puasa. Dia cakap dia boleh bikin lebih pada itu. Easy, dia tak. Nabi cakap kalau gitu puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Ini maksud Nabi SAW. Artinya, ya tak, Nabi sarankan supaya diambil satu lagi sunnah yang boleh dilakukan. Ini bukan saja 1 bulan 3 hari berpuasa, tapi berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Dalam kitab fikih, yang mana ulama-ulama fikih tidak menyebut tentang nama puasa ini. Mungkin ada ulama mengatakan puasa sunat mutlak. Dia berpuasa pada bila-bila waktu, tapi jangan sampai kita wisal. Ni hari puasa, besok puasa, besok tak. Jadi kita puasa 1 hari, kita berbuka 2 hari, cantik. Lepas tu kalau kita nak puasa lagi 1 hari, puasa hari 1 hari. Lepas tu buka. Mungkin ini yang dimaksudkan. Kalau 1 bulan ada 30 hari. Kalau kita berpuasa 1 hari, buka 2 hari, lebih kurang seseorang itu berpuasa bukan lagi 1 bulan 3 hari, tapi kurang-kurang 10 atau 11 hari. 1/3